Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim, ulama, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya, pada pagi yang mulia ini, kita bahagikan perbincangan kita kepada dua. Pertamanya, kita mengajar macam biasa sampai pukul 9.30 lebih sikit. Kemudian acara yang biasa kita ada makan, tetap kena ada makan lah. Kemudian dalam pukul 10 atau kurang daripada itu, maknanya sudah makan lah, kita akan mulakan episod kedua daripada sahabat kita ajak kami untuk berbincang satu tajuk khusus, wakil daripada sahabat-sahabat kita dari ABIM, iaitu tentang MH370 dari segi Islami. Saya tak akan buat spekulat apa tak lah, jangan tanyalah macam tu, saya bukan pakar. Yang itu kita akan bincang dalam buku ni, buku yang terbaru kita. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini macam biasa kita akan bincang kitab hikam. Kita minta maaf, kita akan tukar kepada kitab hikam yang terbaru. Ini dia kitab hikam yang terbaru, sebab sebenarnya memang kita nak ni tapi tak sempat. Dan insya-Allah kalau Allah bagi kemudahan kepada kita, insya-Allah kita akan cuba untuk buat yang kedua dan juga yang pertama semula. Kitab hikam dengan satu penambahbaikan. Begitu juga kita Al-Ahkam ni, saya akan cuba nak buat satu khulasah yang terbaik insya-Allah. Jadi muka surat berapa, hikmah yang keberapa sekarang? Sambung dia. Hikmah yang keberapa? Yang terakhir, lepas tu yang hari ni 175. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-175. Hikmah yang ke-175 insya-Allah. Jadi kita akan bincang membuktikan sifat keberhajatan. Nak membuktikan sifat keberhajatan. Muka surat 33. Ibn Abbas rahimahullah berkata, amat munasabah daripada apa yang disebutnya berkenaan keberhajatan dengan kurniaan berdasarkan kepada kenyataan hikmah yang lalu, yang bermaksud jadikanlah kebergantungan dengan memahami segala sifat rububiyahnya, serta dengan memahami akan hak kebenaran segala sifat perhambaan pada diri kamu. Seterusnya pengarang menyebut hikmah ini, tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafihi, tahaqqaq bi zullika yumiddaka bi izzihi, tahaqqaq bi ajzika yumiddaka bi qudratihi, tahaqqaq bi dha'fika yumiddaka bi haulihi wa quwwatihi. Maksudnya, akuilah dengan sifat-sifat kekuranganmu, nescaya Allah membantumu dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Akuilah kehinaanmu, nescaya Allah menolongmu dengan kemuliaannya. Akuilah kekuranganmu, nescaya Allah menolongmu dengan kekuasaannya. Akuilah kelemahanmu, nescaya Allah menolongmu dengan kekuatannya. Ini dia tahaqqaq, iaitu hamba hendaklah bersungguh-sungguh memperolehi hakikat dengan pengorbanan. Zunnun al-Misri berkata, aku pernah bertanya kenapa yang menuju kepada Allah berhenti pada jalan yang amat sempit dan berliku.
Lantas dijawab kerana lemahnya sokongan tasdik dan hati mendapatkan tahqiq. Kita kadang-kadang rasa payah suka ni kerana isu keyakinan, kebenaran itu kita begitu rapuh dan juga nak mentahqiqkan begitu lemah. At-Tahanawi berkata tahqiq ialah zahirnya hak pada gambaran nama-nama ilahiyah, bi'awsafihi dengan sifat-sifat kesempurnaannya, bi'izzihi dengan kemuliaannya. Mentahqiqkan sifat-sifat perhambaan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala membantu dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Kehinaanmu pula nescaya Allah menolongmu dengan kemuliaannya. Akuilah kekuranganmu, nescaya Allah menolongmu dengan kekuasaannya. Kelemahanmu, nescaya Allah menolongmu dengan kekuatannya. Iktibar hikmah. Ibn Ajibah rahimahullah berkata, membenarkan segala bentuk kekurangan, kefakiran dengan meredai segala sifat kehambaan, iaitu merasa lemah, hina dan rasa kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya isu kita sewajarnya meletakkan harapan kepada Allah semata-mata. Tapi silapnya manusia apabila meletakkan harapan kepada makhluk, lupa kepada Khalik. Atau istilahnya lebih kepada asbab, lupa kepada musabbib. Bila duk bincang masalah asbab, jadi dia tidak akan ada ke penghujungannya. Kadang-kadang biang, kadang-kadang biang. Tapi apabila diserahkan kepada Tuhan, mohon, maka ianya selesai. Walaupun kita nampak benda tu benda dunia, walaupun kita nampak benda tu benda kita kata ikhtiar dunia, tetapi ikhtiar dunia tidak mungkin dapat mengatasi kehendak ilahi. Contoh, apabila berlaku kemarau yang panjang, maka ramailah cuba nak membenihkan awan, ramailah cuba untuk nak buat macam-macam. Tapi Nabi ajar kepada kita salat istisqa, dan terbukti dalam sejarah, tak boleh dinafikan dalam hadis yang sahih, hujan turun selebat-lebatnya. Dan Allah sendiri mengajar supaya kita beristighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka aku kata, hendaklah kamu istighfar kepada Tuhan kamu kerana Dia bersifat Maha Pengampun. Nescaya Dia turun kepada kamu hujan dengan selebat-lebatnya. Tengok tuan-tuan, inilah yang disebut di sini. Syekh Zarruh rahimahullahu taala berkata, cara tahqiq melalui segala sifat kemuliaan terbentang luas dengan kadar segera melalui jalan luhur, jalan berkhidmat dan jalan bermarwah. Adapun yang tertangguh adalah dengan menentukan sesuatu itu dalam lingkungan rahmat dan nikmatnya. Oleh itu tahqiq tak terbina atau kesempurnaan istiqamah, akan tetapi terbina atas sebab khususiyat, yakni keistimewaan. Tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hebatnya karamah ilahiyah kepada hamba akan diberi tak kala seseorang itu ada hubungannya dengannya, walaupun pada zahirnya dia lemah dari segi harta benda, dari segi aset, dari segi pangkat, dari segi kedudukan. Tetapi tak kala dia meletakkan ketakwaan sebagai puncak, maka dia layak ditabalkan sebagai inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi kamu ialah orang, di sisi Allah antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Bila mana Allah memuliakan orang bertakwa, maka akses untuk mengabdikan diri kepada Allah menyebabkan ia mudah, dan hati-hati manusia terpaut serta redha kepadanya. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Oleh kerana Allah mengetahui, menguasai segala-galanya,
Maka wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dengan segala perkara, sedang Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Ibn Katsir rahimahullah berkata, mereka memerlukannya dalam semua perkara, sedangkan dia tidak memerlukan mereka. Dialah yang esa dalam kekayaannya dan tak ada sekutu baginya. Dia maha terpuji dalam seluruh apa yang dilakukan, dikatakan, ditakdirkan dan disyariatkannya. Al-Maghari pula berkata, wahai sekalian hamba-Ku, fitrah diri kamu berhajatkan sesuatu dan memerlukan bantuan daripada Allah. Oleh itu sembahlah Dia dan segeralah mencari keredaannya. Maksudnya, dalam rukun permohonan kepada Tuhan, dalam rukun doa, bukan semata-mata kita angkat tangan, melelehkan air mata, mendayukan suara, memohon munajat. Seperkara yang kedua, perlu ada action, ada tindakan. Artinya usaha perlu ada. Gabungan antara permohonan dan juga usaha, itulah yang ditahqiqkan maksud doa sebenar. Dalam perang Badar, Nabi berdoa sampai jatuh serbangnya daripada belakangnya. Bersungguh-sungguh dia berdoa. Tapi pada siang hari keesokannya, mereka adalah pahlawan-pahlawan, panglima-panglima yang disifatkan sebagai bil laili ruhbanu wa bin nahari fursanun. Pada waktu malam mereka seperti rahib dan ahli ibadat, padri, seolah-olah macam tu sungguhnya ibadat. Ni kata orang bukan Islam, dia tengok orang Islam. Dan pada waktu siang hari mereka ibarat panglima tentera yang hebat. Jadi ia tak cukup dengan doa gitu saja, tapi ada tindakan-tindakan yang sepatutnya digabung jalinkan. Maka sebab itu mereka berjaya. Masalahnya kita tak berapa nak berjaya sebab kita mengambil satu rukun sahaja. Apa dia? Kita mengambil untuk doa je, lepas tu tak ada tindakan. Atau kita bertindak tapi kita berlepas daripada berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi syarat tu tak cukup. Bila syarat tak cukup, macam mana kita nak membuahkan kejayaan? Firman Allah Ta'ala, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Lalu kami timbuskannya bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah, maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah, dan dia tidak pula dapat menolong dirinya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini kisah bagaimana Nabi Allah Musa bertembung dengan Qarun. Tak kala bertembung, maka di sinilah cabarannya. Apabila kita tengok Qarun ini dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda yang cukup hebat, tapi kesudahannya apa? Di sini kita kena fikir satu sejenak. Kalau tuan-tuan mempunyai akses bertemu orang kaya yang hebat, jangan hak kaya-kaya macam kita ni, tak apa nak kaya. Ni kaya sungguh. Tuan-tuan tanya dia satu soalan, cukup. Tuan, tahniah, tuan kaya, tuan hebat. Tapi seperkara yang saya nak tanya tuan seikhlas mungkin, tuan bahagia tak? Dengar soalan itu mereka terkejut. Kalau kata apa tak bahagia, memang bahagia sangatlah. Kita kata benar, tapi hubungan tuan dengan Tuhan tuan, pada masa itu barulah dia terpanggil Allah. Saya sebenarnya masalah warna, buka lalu dah. Zahirnya nampak okey, tapi inilah kenapa? Kerana hubungan dengan Tuhan. Cerita ini banyak tentang Qarun, tuan-tuan boleh baca. Juga firman Allah Ta'ala, yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin
walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita kisah yang masyhur. Saya tak nak baca panjang kisah dia. Tuan-tuan bacalah kisah ni, bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua munafikin Madinah. Dia mengaku Islam tapi tak Islam. Harapannya dia ditabalkan menjadi pemimpin utama Madinah, tapi tak. Tapi anaknya bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Abdullah ni, anak kepada kepala ni, adalah Islam yang sejati, sungguh-sungguh Islam. Bukan Islam bagai, Islam sungguh. Dia tak mesti tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang manusia ni, walaupun abah dia tak betul, dia betul, jangan main. Kadang-kadang abah ni betul, anak pula jadi ngaru. Tu lagi ramai biasa ni. Jadi ini banyak juga. Ini berlaku. Jadi kisah ni panjang, tuan-tuan boleh baca. Saya tak nak baca panjang ni. Jadi satu kisah yang mudah untuk difahami satu persatu. Cuma syahid yang kita nak sebut di sini ialah bagaimana kemuliaan disangkakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan itu sebenarnya yang dianggap dia adalah golongan mulia. Tuan-tuan, sejarah menyebut kemuliaan sebenar apabila bersama dengan Tuhan, sekalipun ditutup dalam lipatan sejarah yang panjang. Orang cuba tutup, tak nampak apa satu pun, tapi akhirnya akan dibaca dalam sejarah yang cukup indah. Saya contoh seorang ulama, seorang pemikir Mesir terkemuka, almarhum Al-Syahid Abdul Qadir Udah. Syekh Abdul Qadir Udah ni Allah jadi dia ni pakar dalam bahagian perundangan. Dan yang menariknya dia law. Maknanya bukan, kata orang bukan hakim mahkamah syariah lah. Dia ni law. Bahagian orang putih, bahagian peraci, bahagian Inggeris dia pasal. Dan dia gabung pula dengan satu lagi undang-undang Islam. Maka lahirlah bukunya bertajuk At-Tashri' Al-Jinai fil Islam, 2 jilid. Dan kata pemikir Islam, kalau Allah panjang sikit lagi umur dia dan dia boleh buat lagi satu lagi buku, jawabnya dia menjadi tokoh perbandingan perundangan terkemuka dan terbaik dunia. Tak ada lagi orang yang hebat. Itu orang yang hebat. Dia bersama dengan Al-Ikhwanul Muslimun. Ni saya tengok, boleh tengok dalam YouTube, dalam YouTube je, bukan tengok tu. Anak dia cerita, anak dia Dr. Khalid bin Abdul Qadir Al-Udah, seorang yang juga pemikir. Dia kata, abah ni tak kala dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di zaman Nasir, Jamal Abdul Nasir. Nak pergi ke tali gantung tu ibarat gak macam orang nak pergi berlari. Seronok, kan pelik. Bersemangat, tak ada apa-apa. La ilaha illallah. Sehingga yang tukang kawal tu jadi kejut. Mana pula ni pelik ni. Orang lain tak main, dia takut. Izzah. Ini pelik orang macam ni. Yakin sungguh-sungguh. Nak tahu hebat dah hebat, buku dia sampai sekarang di universiti barat ke timur ke, hatta di Middle East, di Timur Tengah, memang rojokan utama. Luar biasa manusia ini. Jadi di situ saya nak sebut mulianya manusia itu, walaupun orang tak tahu, akhirnya orang bedah juga. Oh, kata hebat no Datuk ini. Baik. Seterusnya, Badi'uz Zaman. Ni kisah-kisah semua tuan-tuan. Kisah-kisah ni tuan-tuan boleh baca lah. Memang banyaklah kisah-kisah yang Badi'uz Zaman ketika beliau ditawan oleh tentera Rusia dalam peperangan dunia pertama. Beliau tidak bangkit tanda hormat kepada pegawai tinggi Rusia seraya berkata, "Laisa kadzalik, walakinnal ilah allazi a'buduhu yamna'uni an azilla li ghairi." Tengok.
Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi rahimahullah, para ulama. Bila dah kena gitu, orang tanya apa mudak bangun, mudak hormat api gini, dia kata apa? Bukan itu maksudku, akan tetapi Tuhan yang aku mengabdikan diriku menegah dari menghina diri sendiri kepada orang lain. Oh, ni orang jadi lain. Dan kalau kita baca sejarah Badi'uz Zaman An-Nursi, teorinya adalah teori yang kita kata cukup baik. Saya syorkan kepada pakar-pakar yang terlibat secara khusus berkenaan dengan politik, bacalah politik Badi'uz Zaman, memang luar biasa. Dia memberi satu kerangka yang cukup baik. Ini orang yang hebat, dan pandangan ataupun tujahan pendapatnya adalah kukuh dan kena baik. Saya rasa sekadar itulah dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keberapa ini? Dua 22. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan dan larangan. Daripada Al-Bara' ibn Azib berkata, Amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bittiba'il janaizi wa iyadatil marid wa ijabatil da'i wa nasril mazlum wa ibraril qasami wa raddis salami wa tashmitil atish wa nahana an aniyatil fiddah wa khatamiz zahabi wal harir wal dibaj wal kissi wal istabraq. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kami dengan 7 perkara dan menegah kami dengan bilangan yang sama. Ia menyuruh kami mengiringi jenazah dan menziarahi orang sakit, menghadiri kenduri jika dijemput, yakni kenduri kahwin, menolong orang yang dizalimi, menepati sumpah, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, melarang kami daripada menggunakan bejana atau bekas perak, lapis pelana sutera dan cincin emas, sutera halus dan kasar, kain yang bercampur sutera dan bersulam benang emas. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi larang kita daripada tujuh perkara, dan dia perintah 7 perkara. Antara yang dia suruh ialah kita iring jenazah. Tuan-tuan, seorang sahabat saya yang saya kasihi dan saya hormati meninggal dunia semalam. Dr. Mat Sa'ad Abdul Rahman, bekas ahli jawatankuasa fatwa kebangsaan dan juga pakar syariah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Yang kedua, tuan-tuan, diperintahkan kepada kita ziarah orang sakit. Kenapa, tuan-tuan? Ghalibnya bila kita pergi iring jenazah dan ziarah orang sakit, biasanya tidak ada rasa kesukaan, keseronokan. Yang datang pada masa itu apa dia? Keinsafan. Allah, kesian dia sakit. Dulu dia kan main sihat, ceria, tapi sekarang ya Allah, ini dia, tuan-tuan. Semoga dengan cara macam ini membawa kepada kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmat inayah daripadanya. Wa ijabatid da'i, jemputan orang kahwin. Orang kahwin ni saya ingat kita kena jelas sikit lah. Sebab
Sekarang ni ramai sangat orang menikah, dia susah nak. Jadi macam mana? Hak ada wakil-wakil lah, hak boleh apa ni kiring-kiring lah macam mana. Ini pun mungkin kena buat. Kawan tu baik tapi dia duduk di Kuching Sarawak, kita duduk sini. Betul lah nak naik Air Asia pun dah sebut surat siapa lewat, jadi mahal. Bagi RM20 je, RM30, RM50, tambah RM2,500 bagi dua. Jadi benda-benda macam ni pun kena fikir lah. Jauh-jauh jangan tak payah jemput lah. Mana maklum je, bukan jemput, maklum je. Mana kalau mu nak datang lah, kalau mu nak datang apa, tak kisah. Jangan kata hantar dulu anak datang, ni bila hantar pula. Susah pula lah main macam ni. Ini perkara, ya kalau dulu saya rasa tak masalah sebab orang dekat-dekat menikah ni jarak jauh. Pasir Gudang lawan dengan Kuala Perlis, dah ke 2 hari. Terpaksa kena tidur dulu dinilai, cari tarik nafas, cari hotel-hotel bajet sini tidur, atau pergi pula. Ni jadi semua menyebabkan banyak benda lah. Kemudian seterusnya wa nasril mazlum, tolong orang kena zalim. Nak tolong orang kena zalim ni payah. Orang yang dizalimi payah orang nak tolong. Wa ibraril qasam, melaksanakan sumpahan. Bila dia bersumpah atas nama Allah, sumpah yang kena laksanakan adalah sumpah hak baik. Jangan hak sumpah hak tak baik. Wallahi aku tak akan semayang selama-lamanya. Jadi mengaru. Dia macam nazar. Nazar ni hak baik. Jangan nazar hak tak baik. Nazar hak harus, tak perlu kita ikut. Nazar hak harus, tak perlu kita ikut. Aku nazar kalau Piala Dunia ni Brazil menang, nak cukup kepala. Cukup kepala ni bukan ibadat kecuali 2 keadaan. Pertama, masa akikah, itu ibadat. Yang kedua, masa haji atau umrah, itu ibadat. Hak lain tak. Nabi kata man kana lahu syahrun falyukrim syahrahu. Sahabat tanya wa kaifa ikramuhu, katanya falyadahinhu. Siapa yang ada rambut maka muliakanlah rambutnya. Sahabat tanya macam mana cara memuliakan rambut? Ada kata Nabi kata sisir sikat dia dan juga letak minyak pada rambut tersebut. Itu dia. Artinya, jadi hak yang kita nazar, hak nak buat hak baik je kita ikut. Hak dapat pahala, hak dah dapat pahala tak payah. Jadi nazar macam ni tak payah ikut. Nazar kalau umpamanya berjayalah pasukan bola kita ni, kita nak berjalan kaki daripada stadium Pijalik sampai ke Nilai. Buat kerja apa benda gitu? Kan letih. Orang lain boleh tidur lama, dia tak apa air. Jadi jangan buat itu. Seorang sahabat Nabi, dia duduk tengah panah, dia senyap, dia berdiri. Nabi berjalan, Nabi tengok dah, apa benda tengah panah so kat diri. Dia kata tu sahabat kita ya Rasulullah. Dah was dah. Dia menazar. Nazar apa? Dia nazar 3 perkara. Dia nak puasa hari ni, dia nak duduk tengah panah, dia nak berdiri. Duduk tu maknanya berada di tengah panah lah. Berada di tengah panah dan dia nak berdiri. Satu lagi dia kata dia tak mahu cakap. Nabi kata rayak ke dia, suruh duduk kat sujud teduh ni, lepas tu cakap, lepas tu tak payah berdiri, cuma sambung puasa. Nabi beri jawapan dah. Maknanya, mafhumnya, kalau hak baik, hak tu je. Hak lain tak payah. Itu dia. Sebab hak tu dapat pahala puasa, hak lain tak dapat. Baik. Waraddis salam, jawab salam. Jawab salam. Ada orang kata jawab salam ni wajib, beri salam ni sunat. Dan ulama seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari berpendapat ada ibadat di mana sunat lebih afdal daripada wajib. Antaranya ialah ibadat beri salam.
Dia sunat. Jawab salam wajib. Sebab apa? Sebab kalau pakak meriah aku nak jawab, aku nak banyak. Jadi tak ada orang beri, semua jawab. Temu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Hai payah. Sebab Nabi sendiri kata wa khairuhum allazi yabda bisalam. Antara kedua-duanya hak paling baik sekali hak mula beri salam. Siapa dia hak mula beri salam? Hak itulah hak paling baik. Wa khairuhum allazi yabda bisalam. Yang paling baik orang yang mula-mula beri salam. Baik, wa tashmitil atish. Jawab orang bersin. Apa jawapannya? Yarhamukallah. Seeloknya dengar dulu dia kata alhamdulillah. Baik. Wa nahana an aniyatil fiddati wa khatamiz zahabi wal hariri wad dibaji wal kissi wal istabraq. Nabi larang kita daripada bekasan perak, emas dan juga cici emas dan juga nilai lakilah khususnya, dan pakaian setera dan jenis-jenis harir, dibag, kissi dan istabraq ni jenis-jenis setera. Semuanya dilarang. Kenapa? Kita ni tuan-tuan, kalau kita pakai baju biasa, saya pakai baju biasa tuan-tuan, apa rasa? Biasa, selamba, relax weather. Apa benda? Tapi katakan orang bagi baju kita ni, orang bagi tahu baju kita ni harga 50,000. Pakai ni, duduk pun betul, tengok. Saya mau tengok tak wajah aku ni? Tengok tak? Batutlah macam-macam. Dia akan mu teka berapa? Dah ni nak teka berapa? Teka apa? Beli 5 tahun, 10 tahun lepas dah. Orang tak cakap. Jadi dia akan masuk. Kalau jalan lain macam ni. Perkara macam ni bukan tak boleh dalam situasi tertentu macam menikah. Tu soal lain lah, sekali-sekala tu. Bila dah jadi macam ini, dia akan membina sifat takabur, khoyalah. Kita ada 2 buah kereta. Satu Q7, satu Viva. Masa naik kereta Q7 yang baru tu kan lain. Macam orang belalok mata nak mati. Bila naik Viva kan tunduk. Rasaan tu lain. Ni pun cari spek ribbon. Spek ribbon tak letak dalam kereta Viva, dia letak dalam Q7. Itu perasaan. Jadi perasaan-perasaan macam ni supaya jangan. Tengok. Bila ini berlaku, artinya rasa kebersamaan manusia adalah cukup baik. Allahu a'lam. Ada soalan sebelum kita berhenti sekejap? Ada soalan? Tak apa, lepas pun kemudian lah kita makan dulu. Apa-apa benda pun makan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini buku terbaru kita, Ahasibul Kalim, boleh dapatkan di belakang. Dan juga buku Dr. Abdul Rahman Sumaid yang saya telah cerita 11 juta orang masuk Islam di tangannya. Dan buku terbaru Cegah Jenayah, An-Nahyu Anil Munkar, mengikut perspektif Islam. Dan buku tentang maqasid Islamiah. Orang cakap bab maqasid saja sekarang ni bukunya, macam mana boleh faham arti maqasid. Dan insya-Allah selepas daripada ni kita bincang tragedi Hemhesh 370. Satu buku kita ulas. Semuanya boleh dapatkan di belakang. Dan insya-Allah acara kita seterusnya selepas kita makan ni, kita masuk semula insya-Allah, tak lama pun, sekejap je. Maknanya kita nak ulas dan kita nak bincang buku ni insya-Allah satu persatu bersama dengan sahabat-sahabat kita daripada ABIM, dan dia akan lead lah perbincangan ni, beberapa pandangan-pandangan dia untuk sama-sama kita tekuni mengikut syariat Islamiah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.